Philip, dan dari Kak Simban, Kristina, Petrus, Mas Dewisis, John, Juana, Steven, semua yang hadir. Saya tidak boleh sebut cikgu saya semua hadir, Fidelis, semua mahasiswa yang hadir, bagi dosen. Hari ini kita merayakan dari bahasa Ibunda sedunia. Dan bila saya dengar Philip tadi berucap dalam bahasa Ibunda, saya pikir ada satu bahasa Ibunda saya mau. Bahasa yang saya koleksi daripada yang bapak saya. Bapak saya dari Gampang dan tentu beberapa bahasa. Ada satu Angan. Ibu saya daripada Adamaya dengan bahasa Dusun Dunia. Bahasa istri saya ibu kepada anak saya bahasa Gazan Baku. Dan saya pikir kalau saya campur aduk nanti penyampaian itu sampai kepada semua. Dan sebelumnya telah menyampaikan ucapan beliau dalam bahasa Arab. Setinggi-tinggi penghargaan tahniah saya kepada Kilep di atas usaha berterusan untuk membangunkan bahasa ibunda kita, bahasa-bahasa etnik kita yang ada di Sabah, termasuklah pelancaran Wibunari yang kita akan lancarkan pada hari ini. Saya dipahamkan sehingga kini platform yang dibangunkan ini menghimpunkan 30.673 intri kadazan serta 29.387 intri bahasa Melayu. Ini merupakan satu pencapaian yang sangat membanggakan dalam pembangunan leksikografi bahasa orang asal Sabah dalam bentuk digital. Platform ini telah dimuat naik sepenuhnya pada 16 Februari yang lepas, beberapa hari yang lepas, dan diterbitkan secara dalam talian bermula pada hari ini sempena dengan sambutan Hari Bahasa Ibunda Antarabangsa. Penyebaran bahasa Kadazan melalui Wibunari ini adalah satu kaedah strategi kerana ia boleh menjangkau khayrat yang lebih luas melalui akses digital terbuka. Ia menyokong pembelajaran bahasa, rujukan dan penyelidikan dengan menyediakan kosakata Kadazan yang mudah diakses oleh pengguna, merintasi lokasi, komuniti dan generasi yang berbeza. Dalam era digital masa kini, pemeliharaan bahasa perlu melampaui bahan bercetak. Platform digital seperti Wibunari ini memastikan bahasa kita kekal relevan, mudah diakses dan terus hidup dalam ruang yang digunakan oleh generasi. Mudah kita untuk belajar, berkomunikasi dan berkarya. Wibunari Kadazan Inggris Melayu ini menunjukkan bagaimana teknologi boleh berkhidmat kepada budaya bukan menggantikannya, tetapi sebaliknya memperkuatkan. Ia menyediakan pelajar, guru, penyelidik, penulis dan komuniti dengan satu alat yang bernilai dan akan terus berkembang melalui penyertaan bersama. Sekali lagi tahniah setinggi-tingginya kepada Yayasan Bahasa Kadazan Dusun. Saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah di atas penyertaan semua yang mengambil bahagian di dalam pertandingan penulisan novel yang dianjurkan, khususnya kepada para pemenang. Dan bagi generasi muda, generasi saya, generasi yang seterusnya, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Tan Sri Bana dan pimpinan dan generasi beliau yang telah memastikan pendidikan ataupun subjek bahasa Kadazan Dusun diperkenalkan di sekolah daripada sekolah rendah sehingga ke sekolah menengah, dan sekarang ini diperkenalkan atau dilaksanakan di institut perguruan, dilaksanakan di beberapa universiti, dan juga kepada Philip dan Pomoni
dan semua yang terlibat memperluaskan pendidikan bahasa ibunda ini kepada etnik-etnik lain, Kadazan Tangah, bahasa Katana, Mugun, Dusun Letu. Saya percaya akan ada masanya, akan tiba untuk bahasa-bahasa etnik yang lain itu dapat kita perkenalkan di bawah bahasa etnik di sekolah ini nanti, khususnya bahasa-bahasa etnik Mugun, karena tidak mungkin ada pimpinan, tidak mungkin ada suku etnik yang mau kehilangan bahasa ibundanya. Ini merupakan tanggung jawab bersama kita, dan sudah tentu pimpinan Mugun yang berada dalam kerajaan itu mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. Dan saya harus menjadi sebahagian daripada kepimpinan yang harus memastikan sokongan terbaik kepada pembangunan bahasa-bahasa ibunda, bahasa-bahasa etnik Mugun ini. Saudara dan saudari, beberapa hari yang lepas, rekan kita yang berhormat James Ratib, Menteri Pendidikan Sabah, telah mengumumkan akan revise atau fine tuning pemberian beasiswa kepada pelajar lepasan UAC sekolah-sekolah Cina ini. Saya menyokong sepenuhnya inisiatif itu, dan saya percaya beliau akan bangkitkan di mesyuarat kabinet yang akan diadakan pada hari Rabu minggu hadapan. Dalam kesempatan perbincangan itu nanti saya akan cadangkan supaya beasiswa kerajaan negeri Sabah yang ada sekarang ini harus ada peruntukannya kepada graduan ataupun kepada siswaza yang melanjutkan pengajian dalam bahasa etnik ini, sama ada dalam institut perguruan di Sabah atau yang UPSI atau UMIS mengambil pengajian bahasa-bahasa etnik, menjadi buruh nanti di sekolah-sekolah kita harus disokong dengan pemberian beasiswa kerajaan Sabah. Nah, ini saya akan, walaupun mungkin sudah dilaksanakan, tetapi saya berpendapat harus ada ketetapannya, harus ada dasar yang kekal untuk menyokong apa yang sudah ada di dalam sistem pendidikan kita. Satu isu yang berlaku apabila kita mau memperluaskan pengajian atau pendidikan bahasa etnik ini di sekolah-sekolah, bahasa yang 4 bahasa etnik yang saya sebutkan tadi. Saya dengan terpilih dan hubungan daripada KLF dan Persatuan Etnik Sabah mewakili 4 bahasa etnik itu mengadakan pertemuan dengan Menteri Pendidikan semasa saya di Federal dulu dengan saudari Lina, Menteri Pendidikan. Satu concern yang dibangkitkan adalah kepakaran guru-guru yang akan mengajar bahasa-bahasa itu. Sudah ada atau tidak? Apakah modul itu sudah disediakan di IPJ untuk memastikan apabila ini diajar di sekolah sudah ada guru? Karena sekarang ini saya dipahamkan oleh KLF dan Persatuan Bahasa ini lebih kepada semangat ingin memberikan kepada komuniti itu sendiri secara sukarela. Saya berpendapat ya harus disokong oleh kerajaan. Ini juga telah saya bangkitkan dalam perbahasan saya di Parlimen, dan pada lusa ini saya ke Parlimen untuk mendapatkan maklum balas tertulis daripada perkara-perkara yang telah saya bangkitkan. Tetapi kalau kita sudah bekalkan beasiswa, sudah tentu ada tarikan kepada pelajar daripada komuniti itu sendiri untuk melanjutkan pengajian di IPG, di universiti dalam bidang bahasa etnik ataupun bahasa ibunda yang sudah berada di dalam sistem pendidikan. Kalau dulu semasa saya Menteri Koperasi, saya berjaya mendapatkan atau menyediakan 35 beasiswa kerajaan Sabah untuk pelajar-pelajar dari Sabah yang
pengajian ke Universiti Kawasan dan Koperasi. Saya pikir semangat yang sama saya boleh laksanakan dalam Kerajaan Sabah ini, memastikan ada sokongan berterusan kepada pelajar-pelajar kita yang memerlukan beasiswa untuk melanjutkan pengajian dalam bahasa etnik kita. Saudara dan saudari, saya tidak boleh meninggalkan rostrum ini tanpa memberi sokongan penuh saya kepada usaha-usaha yang dibuat oleh KLF. Tidak boleh kita biarkan KLF ini bersendirian menguruskan atau membangunkan bahasa ibunda, bahasa etnik kita. Saya berkomunikasi dengan anak saya dalam bahasa Melayu karena ibu saya bila datang ke rumah dia berbahasa dia, bahasa Tiaunya. Tapi bila nininya daripada Telupit datang, dia bercakap dalam bahasa Telupit. Jadi bila itu berlaku, kita memerlukan satu sistem pendidikan yang membolehkan anak itu belajar bahasa mana, bahasa ibunda mana yang dia boleh ambil di sekolah ini. Dan tentu bahasa Kadazan. Jadi KLF telah memulakan banyak inisiatif dan sudah tentu bagi ibu bapa yang datang daripada dua komuniti, dua etnik berbeza, di sekolah lah tempat yang paling sesuai untuk kita melatih anak-anak kita belajar bahasa Kadazan. Sudah tentu di rumah tanggung jawab yang sama. Kalau ada ruang nanti bila dia sudah lebih mudah memahami, barulah saya mau bercakap bahasa Kadazan dan bahasa dusun kepada anak saya. Tetapi selebihnya tanggung jawab itu banyak diadakan di sekolah yang telah dimulakan, telah diasaskan oleh KLF dan juga Persatuan Bahasa ini. Sebab itu pada hari ini atas apa yang dibolehkan kepada saya dan menyokong usaha-usaha ini di bawah peruntukan ahli parlimen saya akan menyalurkan nanti sejumlah RM50.000 kepada KLF untuk inisiatif-inisiatif yang bersesuaian. Begitu juga peruntukan CSR daripada TTIP, karena selaku pengurus TTIP saya dibenarkan untuk melaksanakan beberapa program CSR. Jadi lebih baik saya sumbangkan sebahagian kemudahan itu untuk membangunkan bahasa-bahasa ini. Sebab itu di bawah program CSR TTIP saya akan sumbangkan, salurkan RM50.000 lagi untuk KLF melaksanakan inisiatif-inisiatif seterusnya. Jangan lupa bahasa ibu saya di Tiau nanti. Jangan Kadazan Lama saja, Kadazan Dusun Tiau, Kadazan Labuk juga mesti, supaya anak saya berbangga nanti KLF buat, tapi bapaknya yang menjadi sebahagian daripada kamus yang dia akan dapatkan. Dan juga Persatuan Etnik Sabah, karena menteri pun ada peruntukan khas menteri. Yang ini karena Moni selalu WhatsApp saya akan salurkan RM50.000 di bawah peruntukan menteri untuk mendukung usaha-usaha Persatuan Bahasa Etnik, seminar ataupun apa-apa yang membolehkan bahasa ibunda ini terus dibahasakan oleh generasi kita, supaya setiap kali kita merayakan sambutan Hari Bahasa Ibunda Sedunia, ini sebahagian daripada sumbangan kecil saya selagi saya berada dalam kerajaan, selagi saya berada dalam pimpinan ini, kita kembalikan kepada masyarakat yang telah memberi sokongan kepada saya. Hari ini saya tidak mau bercakap tentang Mugun, tetapi saya ingin menyatakan sokongan keterusan saya kepada agenda besar untuk menyimpulkan komuniti kita. Semua etnik ada argumen dia sendiri dan semua argumen itu betul. Tetapi perlu tiba masanya kita melihat apa yang boleh mengikat
kita, perpaduan kita. Kalau tidak dengan bahasanya, karena di rumah sendiri istri saya mau bahasa dia diturunkan kepada anaknya, saya pun mau bahasa ibunda saya diwariskan kepada anak saya. Jadi ada pertemuan di situ. Kita boleh melihat perkara lain yang boleh menyatu padukan. Selagi kita mengakui bahasa ibunda ini sebagai satu yang perlu diwariskan bersama, perlu dikekalkan, kita boleh bersatu walaupun pandangan kita itu unik dan ada pertemuan. Yang penting masyarakat Mamuju harus kekal dengan identitinya, dan satu identiti itu bermula daripada bahasa. Berbanggalah kita ini ada bahasa ibunda. Ada setengah di dunia ini yang tidak ada bahasa ibunda. Dia hanya ada satu bahasa saja. Kita ini ada bahasa ibunda, kita ada bahasa kebangsaan, kita ada bahasa antara bangsa. Jadi berbanggalah kita dengan identitas kita, dan mari kita kekalkan kebanggaan itu supaya suatu hari nanti anak-anak kita, generasi kita berbangga dengan apa yang kita adakan pada hari ini. Dan bahasa ibunda, sambutan hari bahasa ibunda itu akan terus dihidupkan oleh masyarakat Mamuju di Malaysia atau di Sabah ini, saudara dan saudari. Dengan ini, dengan doa semua yang hadir, dan restu dan berkat daripada Tuhan Yang Maha Esa, mari sama-sama kita sempurnakan sambutan Hari Bahasa Ibunda Sedunia and the Tan Sri Bernard Dompok Literary Award Presentation and Prize Giving Ceremony, dan juga pelancaran di Kadabasi Terima kasih, salam perpaduan. Tidak